Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Salwati Sofian, untuk Buletin Mingguan MSN. Kita mulakan Buletin Mingguan dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Setelah melalui beberapa fasa perbincangan sejak bulan Jun tahun lalu, buat julung kalinya, satu memorandum persefahaman antara Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA dan Majlis Sukan Negara telah dimeterai bagi memantapkan lagi jalanan kerjasama melalui program pembangunan bola sepak di Sabah. Antara intipati perjanjian termasuklah program pencarian bakat-bakat baru peringkat akar umbi bermula di daerah hingga ke peringkat negeri. SAFA yang diwakili Presidennya Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin, manakala Muhammad Safrul Saha Yusof, Pengarah Bahagian Pembangunan Sukan mewakili Majlis Sukan Negara, hadir menandatangani dokumen perjanjian. Dalam pada itu, Junior Cycling Malaysia membuka tirai 2022 dengan kejohanan trek dan kriterium yang telah diadakan di Velodrome Negeri Johor pada 8 hingga 12 Februari yang lalu. 15 pasukan dari negeri dan Majlis Sukan Negara telah menyertai kejohanan ini. Namun, hanya acara trek yang sempat dilangsungkan sebelum kejohanan ditunda akibat peningkatan kes COVID-19 di seluruh negara. Walaupun disambut secara dalaman sahaja, Majlis Sambutan Tahun Baru Cina 2022 peringkat Kementerian Belia dan Sukan dianjurkan dalam kesederhanaan tetapi meriah. Majlis yang dihadiri Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal Datuk Azumu serta timbalannya, Yang Berhormat Senator Datuk Seri T. Lian Ke diadakan di Dewan Banquet Majlis Sukan Negara dengan dihadiri 200 tetamu tetapi mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Majlis sambutan kali ini diserikan dengan acara Lo Sang yang turut dimeriahkan dengan persembahan tarian naga dan harimau daripada Persekutuan Tarian Naga dan Singa Malaysia. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sukan Bilangan 1 2022 disambung ke bahagian 2 bermula Isnin 14 Februari 2022. Mesyuarat yang diadakan di Bilik Mesyuarat Aras 5 Majlis Sukan Negara ini melibatkan pemegang-pemegang taruh dari Majlis Olimpik Malaysia, Persatuan Sukan Kebangsaan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi dan Institut Sukan Negara melibatkan 13 lagi jenis sukan. Antara perkara yang dibincangkan termasuklah hal-hal berkaitan program latihan, tamasya sukan, kejurulatihan, kebajikan, pendidikan dan kerjaya atlet. Bahagian pertama mesyuarat JKK tersebut telah diadakan seminggu awal melibatkan 9 jenis sukan. Nauraj mencatatkan lompatan 2.22 meter untuk emas di kejohanan BKK Freudenberg Hot Spring Gala 2022 pada 12 Februari. Nauraj Singh, atlet lompat tinggi berusia 30 tahun dari Johor, memulakan aksi dengan cemerlang di Jerman dengan mencipta rekod baru kebangsaan dalam dewan di kejohanan Klakno Indoor dengan catatan 2.22 meter dan berjaya memperbaharui rekod miliknya itu di kejohanan yang diadakan di Kipsport Arena di Prague dengan lompatan 2.27 meter pada Januari. Seramai 380 orang peserta berusia 6 hingga 15 tahun telah menyertai program pencarian bakat baru peringkat jajahan Kota Baru yang berlangsung pada 12 Februari lalu. Program yang berlangsung di gelanggang terbuka Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kelantan itu melibatkan 17 jenis sukan antaranya gym rama, gimnastik, angkat berat, bola jaring, badminton, olahraga, pencak silat dan sepak takraw. Program ini juga akan dilaksanakan di setiap 10 jajahan di negeri Kelantan. Jawatan Kuasa Perwakilan Atlet yang diwujudkan di bawah Majlis Sukan Negara adalah platform atau saluran terbaik untuk atlet mengemukakan sebarang aduan yang wujud di kalangan atlet. Jawatan kuasa yang ditubuhkan pada 2016 ini adalah pendekatan yang dilaksanakan MSN dalam menangani isu-isu secara telus dan cekap. Jawatan kuasa ini diwakili oleh seorang wakil atlet atau ketua pasukan dari setiap sukan bagi mengetengahkan apa-apa perkara, isu maupun permasalahan sama ada dari segi kebajikan, perkhidmatan sokongan dan latihan sukan. Ini bagi memastikan program latihan atlet di bawah MSN dapat berjalan lancar.
Bagi Fairul Izzuan Abdul Muin, Wakil Sukan Non Balls, penubuhan jawatankuasa ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi atlet. Jawatankuasa ini diperkongsikan oleh Encik Jeffrey, di mana beliau orang kata orang yang boleh membuat keputusan. So dengan adanya perwakilan atlet ni, setiap isu yang dibagikan terus pada pihak pengurusan yang diperkongsikan oleh Encik Jeffrey sendiri dan terus ditangani setiap masalah. Bagi jago lompat tinggi negara Lee Hap Wei yang sudah 2 tahun mewakili rakan sepasukan di kem olahraga, beliau amat berpuas hati dengan tindakan pantas yang diambil. Yes, ini akan bantulah sebab kita boleh cakap ada apa masalah dan baru MSN tahu kita ada apa masalah. Tak sampai certain dia sampai situ dia akan sudah putus, ini akan sampai ke bos straight away. Dipengerusikan oleh pengarah bahagian atlet Encik Jeffrey Ngadirin, jawatankuasa ini turut dianggotai oleh Wakil Majlis Olimpik Malaysia. Mesyuarat perwakilan atlet pertama untuk tahun ini telah diadakan 7 Februari lalu di Bilik Raja Wali Khasa 1 MSN. Ramai yang sedia maklum bahawa pasukan hoki negara merupakan antara pasukan yang menduduki ranking 15 terbaik dunia. Bagi mengekalkan prestasi dan memiliki pasukan yang mantap, bakat-bakat baharu perlu diasah dari peringkat akar umbi. Di sinilah bermulanya tugas NHDP untuk mencari jago hoki cilik negara. Usaha pencarian jago-jago baru terus dilaksana dengan penubuhan pusat-pusat latihan hoki di seluruh negara dan ia diperkuatkan lagi dengan peningkatan jumlah jurulatih yang berkaliber. Kita ada 92 pusat, 72 untuk lelaki dan 20 untuk wanita. Dan pusat-pusat ni diagihkan mengikut peringkat umur. Satu ada grassroots hockey center di bawah 10 hingga ke 12 tahun. Lepas tu district hockey center, state hockey center dan national hockey center. Setakat ni kita ada 180 lebih jurulatih secara keseluruhan. Kami akan ada menubuhkan beberapa pusat baru tahun ini. Menurut Dato' Dr. Syamala lagi, tugas mengelecek bola hoki bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipelajari. Terdapat banyak lagi kriteria yang akan diberi penekanan serius dan diambil kira dalam pencarian kali ini. Yang pertama sekali saya rasa adalah minat lah. Yang pertama dari segi sebab akar umbi, minat yang mendalam tu sangat penting. Kedua adalah kita akan buat setiap center dan age group kita akan adakan pemilihan mengikut kriteria-kriteria teknikal dan juga kecergasan pemain lah dari segi fitness dan sebagainya. Menerusi program yang dirancang rapi antara NHDP, Konfederasi Hoki Malaysia dan beberapa pemegang taruh, sasaran utama sudah tentu terarah kepada meluaskan tapak penyertaan atlet-atlet cilik peringkat sekolah di seluruh Malaysia. Elemen yang ditekankan sekarang adalah pertandingan. Dan saya rasa Coach Paul dan sekretariat kita di MSN dan MHC telah mereka satu kejohanan yang sangat unik di mana kita dapat sekolah sukan negeri dan juga sekolah sukan Malaysia di bawah program NHDP untuk bertanding. Buat pertama kali ada satu hubungan yang rapat antara program NHDP dengan sekolah sukan Malaysia yang merupakan seharusnya merupakan satu impian untuk semua pemain masuk. Aziz Kota minggu ini bersama saya Zulaika Hussein, atlet hoki wanita kebangsaan. Oh, selain pada main hoki lah, apa ni sukan ni? Apa hobi? Hobi nyanyi. Nyanyi. Oh. Laporan itu mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, mari sama-sama kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Saya mewakili seluruh warga sukan ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun MSN yang ke-51 pada 21 Februari 2022. Semoga kita bertemu lagi di edisi akan datang.